Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera kepada lecturer kita, Ustaz Nazri dan rakan-rakan sekelas. Jadi hari ini pada hari Jumaat tanggal 19 hari bulan 3 2021, saya akan menceritakan sedikit sebanyak peristiwa berkenaan Perang Hunain. Jadi sebagaimana yang kita tahu, Perang Hunain adalah salah satu perang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, Nabi kita. Jadi sedikit latar belakang yang umum lah saya akan bagi tahu terlebih dahulu tentang Perang Hunain. Perang Hunain adalah perang yang dicetuskan oleh Bani Hawazin dan Bani Thaqif kerana ketidakpuas hati mereka terhadap baginda Nabi Muhammad kerana kemenangan baginda dalam peristiwa Fathu Mekah. Jadi gerakan ini dipimpin dan dimulakan oleh Malik bin Auf An-Nasri. Peperangan ini juga berlaku seperti mana nama perang tersebut, Perang Hunain, berlaku di Hunain dan ia berlaku pada bulan Syawal, tanggal 6 Syawal sehingga tanggal 6 Syawal pada tahun 8 Hijrah. Jadi itu adalah perkara-perkara umum lah sebagai pengenalan kepada peristiwa Perang Hunain ini. Jadi kita terus masuk kepada kisah-kisah ataupun secara terperinci peristiwa yang berlaku dalam Perang Hunain ini. Jadi Perang Hunain berlangsung kerana ketidakpuas hati Bani Hawazin dan Bani Thaqif dan dipimpin oleh gerakan tersebut dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri. Maka selepas itu Malik bin Auf ni dia mengumpulkan sejumlah 12 orang tentera dan berkumpul di satu lembah yang dinamakan Autos yang berhampiran dengan Hunain. Jadi Malik ni dia dah bawa 12,000 orang, dia nak pergi berperang dengan kaum muslimin. Jadi dikatakan mereka kaum yang ingin memerangi Nabi ketika itu membawa segala harta benda termasuklah binatang ternakan serta anak dan isteri dengan harapan semangat mereka tetap membara apabila berlawan dengan tentera muslimin pada perang tersebut. Jadi dalam kalangan mereka turut serta juga seorang lelaki tua yang buta yang umurnya lebih 100 tahun. Namun orang tua yang buta tersebut mempunyai banyak pengalaman perang. Maka Malik bin Auf An-Nasri tu dia nak ambil orang tua ni kerana dia mempunyai pengalaman perang yang banyak. Maka dia mempunyai idea yang bernas untuk melawan kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW ni. Jadi nama orang tua yang buta tersebut adalah Duraid bin As-Samah. Sementara mereka merancang, kaum-kaum yang puak menentang Nabi ni merancang untuk berperang, Nabi telah mengirimkan pengintip lah ataupun spy lah, kita tahu, yang kita faham, untuk mengumpulkan maklumat-maklumat berkaitan dengan tentera pihak musuh. Oleh itu baginda menghantar Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami radhiyallahu anhu untuk menyusup masuk dalam kelompok Bani Hawazin dan Bani Thaqif. Beliau yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang luas tentang selok-belok kawasan musuh telah melaksanakan amanah dengan begitu baik sekali selama 1 atau ada pendapat cakap 2 hari. Abdullah bin Abi Hadrat Al-Aslami radhiyallahu anhu tu telah berjaya mengumpulkan banyak intel ataupun maklumat yang berguna untuk menghadapi perang tersebut, seperti jumlah tentera musuh, kelengkapan senjata musuh. Malah beliau berjaya mengintip satu
kata-kata yang dilontarkan oleh Malik bin Auf terhadap baginda Rasulullah. Dia berkata apa? Dia kata Muhammad tidak akan mampu untuk memerangi orang seperti kita, kaum inilah Bani Hawazin dan Bani Thaqif tadi. Dia cakap dia hanya biasa berperang dengan mereka yang tidak tahu untuk berperang, maka disebabkan itulah dia boleh mencapai kemenangan demi kemenangan dengan sangat mudah. Masya Allah, dakwaan yang sangat-sangat lekeh lah kita katakan. Dia memperlekehkan peperangan-peperangan sebelum ni yang telah dipimpin oleh Nabi Muhammad. Jadi apabila Nabi Muhammad mengetahui perkara tersebut, maka dikumpulkanlah bala tentera yang besar bilangannya, iaitu daripada kaum muslimin Madinah sebanyak 10,000 orang, dan daripada kaum muslimin di Makkah seramai 2,000 orang. Jadi jumlah semuanya 12,000 orang tentera muslimin pergi menyertai perang Hunain di Hunain tersebut. Jadi semasa menyediakan persiapan peperangan, Nabi Muhammad telah meminjam dalam perang Hunain ini, Nabi Muhammad meminjam dengan jaminan baju perisai dan alat peperangan daripada Safwan bin Umayyah. Safwan bin Umayyah ni ketika semasa perang Hunain ni berlangsung, dia masih lagi tidak memasuki Islam, tapi selepas perang itu selesai, dia pun mengucap 2 kalimah syahadah dan masuk Islam. Oleh kerana itu dia pun tak minta ganti rugi, tak minta barang-barang keperluan perang yang dipinjamkan, dia halal semuanya. Jadi baginda juga telah meminjam sejumlah 3,000 tombak daripada sepupunya, iaitu Naufal bin Al-Harith bin Abdul Muttalib. Dalam perang Hunain ni, Nabi Muhammad SAW sendiri telah memakai 2 baju perisai pembalut berantai dan menutupi kepala yang memakai penutup kepala yang dia perbuat daripada besi. Setelah selesai membuat persiapan untuk berperang, maka berangkatlah Nabi Muhammad dan pasukannya ke Hunain pada tanggal 6 Syawal tahun ke-8 Hijrah. Panji-panji Islam telah dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, Sayyidina Umar bin Al-Khattab, Sa'ad Abi Waqqas, Al-Habab bin Al-Munzir dan Usaid bin Huzir radhiyallahu anhu. Namun pasukan tentera yang dipimpin oleh Malik bin Auf An-Nasri tiba di Hunain terlebih dahulu daripada kaum muslimin, daripada tentera pimpinan Rasulullah ni lah. Rancangan Malik ni, dia nak menyerang hendak pasukan tentera muslimin, dan rancangan ini membuahkan hasil. Maka berhasillah serang hendak ni. Mereka berjaya mengepung kaum muslimin di lembah tu, dan kaum muslimin dihujani dengan anak panah, sehingga kan barisan mereka kucar-kacir. Dalam kekalutan yang tidak terkawal akibat serangan hendak itu, amatlah sedikit sahaja kaum muslimin yang teguh bersama Rasulullah SAW. Ada riwayat yang mengatakan bahawa 100 orang, dan setengahnya pula mengatakan bilangan yang kekal bersama Nabi SAW adalah 300 orang. Mereka itu termasuklah beberapa orang sahabat terdekat Nabi Muhammad SAW, bapa saudara baginda iaitu Al-Abbas, beberapa orang mu'allaf termasuklah sepupu baginda iaitu Abu Sufyan Al-Harith, dan seorang wanita bernama Ummu Sulaim binti Malhan. Melihat keadaan pasukannya bertempiaran lari, Nabi Muhammad SAW mengarahkan Al-Abbas yang terkenal dengan kelantangan suaranya untuk memanggil semua umat Islam ketika itu yang dalam perang tu, yang panggil untuk orang panggil reform kembali formasi perang tu. Jadi berteriaklah Al-Abbas tadi memanggil semua kaum muslimin berkumpul. Pasukan tentera muslimin yang menyeri bahawa mereka sudah tidak lagi
di tempat yang sepatutnya segera berpaling dan melancarkan serangan balas bermati-matian. Menurut satu riwayat dikisahkan Nabi Muhammad SAW telah turun dari bagal tunggangannya, lantas mengambil senggenggam pasir dan melontarkan kepada pihak musuh, berkat daripada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada ketika itu berlaku mukjizat kepada Nabi Muhammad. Pasir yang digenggam dan dilontarkan terhadap pihak musuh itu tadi dikatakan telah menjadi suatu senjata, dan apabila pasir-pasir itu memasuki rongga-rongga musuh, masuklah dalam mulut, dalam mata, dalam hidung, lantaran itu serangan anak panah daripada pihak musuh pun terhenti. Maka kaum muslimin pun apalagi mereka pun buatlah serangan balas, counter attack. Maka pihak-pihak musuh pun dibunuh. Sebahagian daripada musuh pun menjadi tawanan, dan sebahagiannya lagi ada yang berjaya selamatkan diri lari ke Taif. Apabila melihat keadaan musuh yang bertempiaran lari, Nabi Muhammad SAW mengelilingi kawasan Hunain mencari sekiranya masih ada musuh yang tersisa. Tiba-tiba dia duduk pusing cari musuh yang masih lagi tersisa. Nabi pun terserempak dan menjumpai mayat seorang wanita dan beberapa orang kanak-kanak. Ketika itu Nabi Muhammad SAW memarahi tentera muslimin ketika itu, memarahi tindakan mereka membunuh wanita dan kanak-kanak yang tidak terlibat dalam peperangan. Peristiwa Hunain ini telah dirakamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah At-Taubah ayat 25 hingga ke 27. Nanti saya letak kat tepi ni. Jadi ibrah ataupun pengajaran yang dapat kita pelajari daripada peristiwa perang Hunain ini adalah terbuktilah bahawa musuh-musuh Islam tidak akan pernah reda dengan kemenangan agama ini. Sehubungan dengan itu, mereka akan sentiasa mencari jalan untuk menjatuhkan agama kita, iaitu agama Islam. Maka umat Islam kita sewajarnya sedar, kita ni sewajarnya sedar akan perkara ini dan melengkapkan diri kita dengan ilmu, akidah dan pembangunan akhlak yang mantap, serta tidak meninggalkan dua harta pusaka yang diwariskan oleh Nabi Muhammad SAW. Dua harta pusaka tersebut adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Taraktu fikum amrayni lan tadillu tamassaktum bihima, kitabullah wa sunnatun Nabi. Selain itu, ibrah yang lain pula adalah perang Hunain ini juga menunjukkan bahawa seorang pemimpin dibolehkan untuk meminta bantuan daripada golongan musyrikin atau kafir selagi tidak mencemarkan Islam, kesucian Islam itu sendiri, meletakkan umat Islam di bawah pemerintahan orang kafir dan tidak menyebabkan umat Islam meninggalkan kewajipan-kewajipan mereka, seperti mana yang Nabi Muhammad lakukan apabila dia meminjam baju besi, perisai besi daripada seorang yang masih lagi bukan Islam. Ibrah seterusnya pula adalah jelas dalam peristiwa ini menunjukkan keberanian Nabi Muhammad SAW terselah dalam perang Hunain apabila baginda masih tetap teguh berdiri walaupun diserang hendak dari segenap sudut. Tindakan ini menunjukkan bahawa seorang pemimpin seharusnya bersikap berani dan tidak melarikan diri apabila menghadapi masalah semata-mata untuk menyelamatkan dirinya sahaja. Bukan macam kebanyakan tentera muslimin ketika itu, sebab banyak yang bertempiaran lari menyelamatkan diri sendiri. Jadi insya-Allah saya rasa itu saja untuk peristiwa perang Hunain. Jadi saya sambung seterusnya, iaitu peristiwa perang Tabuk dalam video selepas ini. Terima kasih.
Assalamualaikum.